إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita berada di halaqah ilmu dan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita dan bangga mempersilakan Yang Aman Arif Datuk Abbas bin Nordin untuk terus menyampaikan pengajian kita pada malam ini, iaitu tajuk hak-hak wanita dalam undang-undang di Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati, Puan Nusniati binti Mansur bersama kepimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita terus memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Mudah-mudahan kita terus hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang di luar sana ramai orang di luar sana yang terlalai dan terleka, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu ini. Ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan para malaikat mendoakan kita, mendoakan keampunan dosa-dosa kita insya-Allah. Bukan sengaja ataupun bukan saja-saja ataupun bukan secara tidak sengaja, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam mana-mana majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni maknanya mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala tu turun pada kita insya-Allah, dengan syarat kita ikhlaskan niat kita. Itu yang pertama lah. Syarat yang pertama ni tak boleh tidak mengikhlaskan niat kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahak dalam kita menuntut ilmu. Jadi malam ni sepatutnya kuliah tauhid. Mungkin ada permintaan ramai untuk sambung berkaitan dengan hak-hak wanita dalam rumah tangga. Cuma saya ingat sebelum saya buka soalan berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga, saya nak pergi sedikit berkaitan dengan tauhid ni, yang kita mengaji berkaitan dengan nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita belajar dalam bab ta'alluq, ta'alluq qudrat, ta'alluq iradat, yang kita dah masuk ta'alluq iradat, dan juga ada kaitan juga dengan ta'alluq sifat ilmu. Jadi ta'alluq ni benda payah lah, perkara yang payah. Bagi nak mudah faham, yang nak mudah faham, yang kita nak guna ataupun kita nak pakai dalam kehidupan kita ni, saya cuba mudahkanlah sedikit. Ini mustahak untuk pegangan i'tiqad kita. Yang pertama sekali,
Yang pertama sekali ya, ini mustahak kita nak pegang betul-betul ya, supaya i'tiqad kita sah ya, tidak bercampur dengan i'tiqad yang bercelaru ya. Yang pertama sekali, semua perkara yang berlaku dalam dunia ini ya, tidak kita kena yakin tidak akan berlaku dengan sendiri sama sekali ya. Betul ya? Ni semua orang kita kena yakin lah. Semua yakin yang pertama. Semua perkara yang berlaku dalam dunia ni tidak berlaku dengan sendiri. Sebab semua perkara yang berlaku ni hanyalah berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan. Jadi maknanya di sini inilah yang kita panggil ta'alluq kudrat tu. Maknanya semua perkara yang berlaku ni tak berlaku kecuali Allah yang melakukan pada hakikatnya ya. Walaupun kita yang suap nasi ya, dia umpama macam qalam ataupun pen ya. Yang menulis tu pen ke ataupun orang kan yang menulis ya. Kita nampak pen lah yang menulis ya. Pen lah yang menulis. Tetapi pen itu menulis mengikut kehendak tuan pen. Betul kan? Yang ni termasuk ni. Ini sebagai misalan mudah kita nak faham berkaitan dengan ta'alluq kudrat tadi ni. Ya, kita nampak zahirnya pen yang menulis, tetapi pen itu menulis atas mengikut kehendak tuan punya pen ya. Jadi itu berkaitan dengan ta'alluq kudrat dan iradat ya. Jadi semua perkara yang berlaku tadi tidak berlaku hanya berlaku dengan sebab Allah Ta'ala lah yang melakukannya pada hakikatnya. Ini dipanggil ta'alluq kudrat. Kemudian apa hubung kait pula dengan ta'alluq iradat? Kudrat, iradat, ilmu ya. Iradat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan perkara yang berlaku tadi ni ya, sebab Allah Ta'ala dah tentukan dah. Telah ditentukan sejak azali lagi. Ini yang berkaitan dengan ta'alluq iradat. Kehendak ataupun ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dah berlaku dah dulu lagi. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah berlaku. Umpama tadi saya bagi contoh tadi, qalam tadi ni. Qalam tadi menulis dengan kehendak tuan punya qalam. Pen itu menulis dengan kehendak tuan punya pen. Pen tak boleh berjalan sendiri. Kita nampak macam pen itulah yang berjalan, yang menulis. Ini yang kita panggil ta'alluq sifat kudrat. Yang pertama tadi sifat iradat. Yang tadi yang mula-mula ta'alluq kudrat. Tak berlaku kecuali Allah lah yang melakukan. Itu ta'alluq kudrat. Ta'alluq iradat pula yang berlaku tu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan iradat ataupun dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila? Lama dulu dah. Sejak azali lagi. Ketentuan itu, kehendak itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah ditentukan sejak azali lagi. Ini ta'alluq iradat. Kemudian yang berlaku tu nak kait pula dengan ta'alluq ilmu, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berlaku ni Allah Ta'ala tahu ke tidak? Mestilah Allah Ta'ala tahu. Kita jawab. Inilah yang dipanggilkan ta'alluq ilmu. Dalam pengetahuan, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tahu? Sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Ini dipanggil ta'alluq ilmu. Jadi ta'alluq kudrat, ta'alluq iradat, ta'alluq ilmu tadi semuanya qadim. Apa maksud qadim? Semuanya dah ditentukan sejak azali lagi. Itu yang kita nak faham. Ini yang kita nak pakai. Jadi bila kita faham bab ta'alluq kudrat,
iradat, ilmu, ya. Ini akan menjadikan kita redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu dah semuanya itu telah ditentukan dulu lagi, ya. Cuma pelaksanaannya berlaku sekarang, ya. Boleh faham, ya, insya-Allah, saya bawakan ketiga-tiga sekali itu untuk mudah, ya, kita pakai, ya, kita faham dan gunakan dalam kehidupan kita seharian, ya. Jadi mengadakan tadi, ya, melakukan, menjadikan, ya, itu ta'alluq tadi, ta'alluq kudrat, ya. Kemudian bila, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan tu, kehendak Allah Subhanahu wa taala tu, itu adalah ta'alluq iradat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua yang berlaku itu pula adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Itu adalah termasuk dalam ta'alluq sifat ilmu, ya. Dia ada kait mengait, ya, antara kudrat, iradat dan juga ilmu, ya. Semuanya berta'alluq, ya. Jadi bila kita faham ini, ya, bila kita faham berkaitan dengan perkara ini, menjadikan kita redha, ya, insya-Allah kita akan redha, ya, dengan semua ketentuan, semua qada dan qadar yang berlaku ke atas kita, ya. Ini mustahak kita faham, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya ingat itu antara yang mustahak saya nak kongsikanlah dalam bab tauhid ini, tersentuh sedikit, dan insya-Allah atas permintaan ramai tadi, ya, kita balik kepada kuliah Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, iaitu berkaitan dengan hak-hak wanita, ya, dalam undang-undang keluarga Islam, ya, di Malaysia. Insya-Allah, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian yang ada soalan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam ni, bolehlah kemukakannya dalam chat room ataupun selepas ini boleh terus angkat tangan, ya. Bagi memulakan kuliah kita berkaitan dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam kita, ya, saya nak mulakan begini saja, ya, pada malam ini. Pada saya lah, ya, pada saya, kita di Malaysia ini amat bertuah, ya, amat bertuah, terutamanya wanita sebenarnya, ya, amat bertuah, sebab ada undang-undang yang menjaga hak-hak wanita, ya, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, ya. Dan boleh saya katakan di sinilah, ya, sepanjang pengalaman saya lah di Mahkamah Syariah hampir 30 tahun, sebenarnya undang-undang keluarga Islam ini secara umumnya, ya, adalah lebih membela hak-hak wanita, ya, lebih membela hak-hak wanita daripada mula bertunang sampailah berlaku perkahwinan, ya, sampailah yang menyatakan hak-hak dalam perkahwinan, sampailah pasangan bercerai, ya, dan tuntutan selepas bercerai. Semuanya boleh dikatakan memihak, ya, memihak ataupun lebih banyak membela hak-hak wanita, ya. Bagi lelaki, saya ingat pihak lelaki ni adalah jika kita kaji undang-undang keluarga Islam ni, sebenarnya bagi pihak lelaki ataupun suami lebih kepada tanggungjawab sebenarnya, ya. Menunjukkan banyak tanggungjawab lelaki. Jadi dalam grup ni saya ingat ada juga lelaki, kan, sebahagiannya lelaki. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki ini penuh dengan tanggungjawab. Sebab itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Orang baca terjemahan lelaki itu lebih kuat daripada wanita. Bukan itu terjemahan dia, bukan itu tafsiran dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, terjemahan sebenarnya ialah lelaki itu pemimpin kepada kaum wanita. Sebenarnya hasrat di sebalik itu, ya. Qawwam ni maknanya yang mempunyai kekuatan,
Sebab lelaki ini dipenuhi dengan tanggungjawab. Daripada mula bertunang, nak bertunang, tanggungjawab lelaki, untuk memenuhi janji-janji pertunangan, masuk pula dalam berkahwin, tanggungjawab lelaki untuk menunaikan mahar, mas kahwin, duit hantaran dan sebagainya. Bila berkahwin, sudah berkahwin, tanggungjawab lelaki untuk menunaikan tanggungjawab nafkah kepada isteri dan anak-anak, betul nak mendidik isteri dan anak-anak, semuanya tanggungjawab lelaki. Menyediakan keperluan rumah tangga, tempat kediaman, yang sangkut paut dengan nafkah. Nafkah makan minum, nafkah tempat tinggal, nafkah pakaian. 3 perkara yang jumhur ulama bersepakat. Semua ulama bersepakat tentang kewajipan. Yang di samping yang lain-lain itu khilafiyah lah. Termasuklah yang asas yang lain, perubatan, pendidikan dan lain-lain. Yang sunat-sunat lagi tu banyaklah, perhiasan dan sebagainya, alat solek dan sebagainya. Jadi hadirin hadirat sekalian, lelaki penuh dengan tanggungjawab. Kemudian bila bercerai pun sama, tanggungjawab lelaki nak memberi nafkah iddah. Tanggungjawab suami yang menceraikan tadi ni, yang bercerai. Bila bercerai pasangan suami isteri, tanggungjawab pihak suami tadi untuk menunaikan nafkah iddah. Kemudian bila bercerai secara baik ataupun bukan disebabkan oleh pihak perempuan, tanggungjawab lelaki untuk menunaikan apa lagi? Muta'ah, sagu hati perceraian. Dengan qadar yang sepatutnya. Walaupun muta'ah ini bukanlah pampasan akibat perceraian, tetapi dia merupakan sagu hati bagi isteri yang diceraikan, untuk memulakan kehidupan yang baru. Apa lagi tanggungjawab lelaki? Jika ada anak, untuk menunaikan tanggungjawab nafkah anak. Nafkah anak ni berterusan, daripada tempoh dalam berkahwin sampailah dah bercerai, dan dalam undang-undang kita sehinggalah anak ini berumur 18 tahun. Ini tanggungjawab bapa. Bagi anak perempuan, sehinggalah anak perempuan ini berkahwin, ini masih menjadi tanggungjawab bapa. Tanggungjawab suami tadi ni. Apa lagi jika bercerai? Banyak ni tanggungjawab lelaki ni. Cumanya hadirin hadirat sekian, apa yang berlaku di mahkamah syariah pada hari ini ialah, yang menjadi rumutan para wanita ialah kadang-kadang hak-hak ini, yang nak dituntut daripada suami ataupun bekas suami ini lambat dapat ditunaikan. Itu yang jadi isu sebenarnya. Sebab apa lambat? Ni saya dah terangkan sikit sebanyak. Yang pertama, sebab apa lambat? Yang pertama, kita tak faham undang-undang. Kita tak faham undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian apa yang jadi lambat lagi? Sebab kita tak faham nak tuntut dengan siapa. Saya dah bagi contoh. Tuntut nafkah daripada bekas suami, tapi bekas suami ruyub ataupun ghaib ataupun menghilangkan diri atau sengaja menghilangkan diri sebab nak mengelak daripada tanggungjawab nafkah tadi tu. Nafkah iddah, nafkah anak-anak, saja nak mengelak. Sebab kita tak faham undang-undang, maka kita pun teruslah tuntut kepada bekas suami yang ruyub tadi ni, yang ghaib tadi, yang sengaja menghilangkan diri tadi. Sampai bila pun tak dapat. Sampai bila pun tak dapat sebab kita tak faham undang-undang. Walhalnya boleh dituntut daripada warisnya. Adalah undang-undang kita. Orang-orang yang bertanggungan untuk menunaikan tanggungjawab nafkah tadi. Bapa kepada suami itu, bekas suami itu. Adik-beradik kepada bekas suami itu. Boleh disaman ke mahkamah.
Ini peruntukan yang jarang-jarang digunakan. Jarang-jarang digunakan. Saya pun tak faham kenapa jarang digunakan. Pada saya, ini adalah kejahilan undang-undang. Atas pemerhatian saya lah. Kejahilan undang-undang. Apalagi sebab lain yang lambat kaum wanita nak dapat hak di mahkamah tadi ni. Sebab-sebab yang lain ialah kita tidak dibantu oleh orang yang sewajarnya. Saya sebut dalam kuliah yang lepas, kadang-kadang tak tahu nak mengadu ke mana. Walhal kita ada banyak tempat mengadu. Jabatan Bantuan Guaman, Majlis Agama, kita ada NGO wanita, Persatuan Ibu Tunggal dan sebagainya. Banyak tempat nak mengadu sebenarnya, tapi kita tak tahu. Dan saya ingat hasrat yang berhormat Menteri Agama yang baru, perkara ini dapat diperkasakan, dapat ditambah baik sekarang ini. Jadi hadirin hadirat sekalian, ini antara punca-punca. Undang-undang dah cantik dah. Saya nak nyatakan di sini, undang-undang dah cantik semuanya ataupun majoritinya memihak kepada wanita. Tinggal lagi cara. Dan ada juga dakwaan bahawa mahkamah tidak berlaku adil kepada pihak wanita. Ini saya nak tegaskanlah. Sebenarnya ini adalah persepsi. Persepsi. Sebab perkara ini sebenarnya tak benarlah. Kami hakim-hakim telah dilatih untuk berlaku adil kepada semua pihak. Tak kiralah pihak suami ataupun pihak isteri ataupun lain-lain pihak yang berkaitan, kepentingan anak-anak dan sebagainya. Mahkamah, kita di mahkamah ni duduk di tengah-tengah. Cuma satu lagi kadang-kadang apa yang menyebabkan kita kehilangan hak ialah ketidakupayaan kita untuk membuktikan kes di mahkamah. Kalau hanya dakwaan lisan, tanpa ada saksi, tanpa ada bukti dan sebagainya, sukar kita nak mensabitkan dakwaan kita. Nak mensabitkan dakwaan kita di mahkamah ni perlu ada saksi, perlu ada bukti, sama ada bukti daripada keterangan saksi ataupun disokong oleh keterangan dokumen. Sebab tu saya sebut juga dalam kuliah yang lepas, dokumen ni penting kita simpan. Penting. Ataupun sekurang-kurangnya kita tahu tentang dokumen itu wujud. Contoh apa Contoh kita nak tuntut nafkah daripada suami. Bila kita nak tuntut nafkah anak-anak contohnya daripada bekas suami, kita juga nak kena buktikan kepada mahkamah tentang kemampuan suami itu. Sekurang-kurangnya kita tahu apa kerja suami. Jadi senang kita nak saman majikan dia. Nak saman majikan dia sebagai saksi supaya cerita berapa pendapatan dia. Kemudian apa lagi yang kita patut tahu? Apa harta-harta yang dibeli oleh pihak suami? Apa kerja sampingan dia selain daripada kerja tetap dia? Ini semua mustahak ni, maklumat-maklumat ni. Ada isteri-isteri, wanita-wanita yang langsung tak tahu berapa banyak suami dia punya harta. Banyak di luar sana tu sebab dia tak ambil tahu. Walhal ni mustahak. Sekurang-kurangnya dia tahu. Sebab walaupun tak ada dokumen sekurang-kurangnya dia tahu. Sebab apabila dia tahu bahawa suami ni ada harta, contohnya ada rumah, ada kereta 2-3 biji, ada saham dalam syarikat tertentu. Sekurang-kurangnya kita ada maklumat tu. Bila kita ada maklumat, dalam undang-undang ini ada satu permohonan yang boleh dibuat ke mahkamah yang dipanggil permohonan penzahiran dokumen. Apa dia? Permohonan penzahiran dokumen. Jadi kita boleh minta mahkamah perintah kepada bekas suami tadi supaya menzahirkan semua dokumen-dokumen berkaitan dengan
harta kepunyaan bekas suami tadi bagi kita menunjukkan kepada mahkamah bahawa bekas suami ni ada harta. Ya, supaya dia tak boleh nak mengelak, nak menunaikan tanggungjawab memberi nafkah kepada anak-anak yang ada dengan kita, ya, yang ada dengan ibu-ibu, isteri-isteri yang mendapat hak jagaan anak. Nampak ya? Ni saya kira maklumat ni penting, ya, saya kongsikan pada hadirin hadirat sekalian. Kadang sebab banyak, ya, saya kadang-kadang kesian, ya, kesian melihat wanita yang hadir di mahkamah, ya, bila nak tuntut nafkah punyalah susah, ya, susah dan sebagainya. Sebab tak ada maklumat ni, tak ada, ya. Kadang-kadang kerja suami pun dia tak tahu, ya. Kat mana suami bekerja pun tak tahu. Jadi macam mana? Bila kita tahu maklumat-maklumat ni, sekurang-kurangnya kita tahu tempat suami bekerja, syarikat mana dia bekerja, kita boleh saman, boleh sapina, saman saksi ni sapina nama dia, ya. Kita boleh sapina majikan dia, ya, untuk memberi keterangan di hadapan mahkamah, ya, apa kerja, apa sebenar jawatan suami tu, bekas suami ni, berapa banyak gaji dia, berapa banyak allowance dia, ya, berapa pendapatan kasar dia sebulan, ya. Ini okey, ya. Jadi bila kita dapat maklumat ni, suami takkan dapat mengelak. Sebab apa? Tadi kita boleh mohon perintah mahkamah menzahirkan dokumen-dokumen yang dia ada. Saham dia berapa banyak dia ada. Ya, kita boleh minta, ya, sebab kita ada maklumat tu. Ya. Jadi ini mustahak, ya, penting. Ini peranan kata-kata tempoh habis ni. Okey, saya ingat itu sebagai mukaddimah saya pada malam ini untuk menunjukkan kepada hadirin hadirat sekalian, undang-undang yang kita ada ni cukup cantik, ya, untuk membela hak-hak wanita, hak-hak isteri yang diceraikan, hak anak-anak yang ditinggalkan, ya. Cukup cantik, ya. Banyak lagi, ya, yang kita kena tahu, ya, tapi sekurang-kurangnya saya dah berkongsi dengan perkara-perkara yang penting, ya, insya-Allah, ya. Dah ada soalan kot, ya, dalam ni. Susah suami tak nak bertanggungjawab, biarlah mereka tanggung di sana, ya. Nak nafi hak bekas isteri anak, kadang-kadang saya penat turun naik mahkamah, katanya minta cuti kerja, suami tak datang, akhirnya redha je lah. Okey. Ni komen daripada saudara Muhammad Yusof, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebab itu, ya, bila kita nak menuntut hak kita di mahkamah ni, kita kena bijak. Bijak macam mana? Ya. Yang pertama tadi, kita kena ada maklumat yang saya sebutkan tadi ni. Di mana suami bekerja. Saya kes yang depan saya, ya, dulu. Saya pernah jadi peguam di Jabatan Bantuan Guaman ni, ya. Dari mahkamah saya bertugas di Jabatan Bantuan Guaman wilayah persekutuan. Memang ada kes yang suami tak mau datang ni. Bila suami tak mau datang ni, saya sebagai peguam kepada wanita yang saya wakili, saya minta mahkamah terus potong gaji dia. Boleh potong gaji dia. Ni yang ada kerja tetap lah, ya. Yang ada kerja tetap, khususnya kerja kerajaan dan juga majikan-majikan yang Muslim. Senang kita nak perintah, ya. Mahkamah nak keluarkan perintah, mereka akan patuh, ya, potong gaji. Walaupun dia tak datang, ya. Ini kita kena bijak, ya. Jadi bila potong gaji dia, walaupun perintah tu bersifat sementara, kita minta, mohon perintah sementara sehingga kes diselesaikan, potong gaji dia. Berlari dia datang ke mahkamah, ya. Bila tahu gaji dia kena potong, walaupun mula-mula tak mau datang, ya. Ya, itu cara banyak sebenarnya pilihan yang ada. Ada pilihan lain lagi. Bila disaman suami ni ataupun bekas suami ni tak mau dia datang, saman tu serve kepada mereka, kita boleh minta, mohon dengan mahkamah keluarkan waran tangkap. Boleh, ya.
Atas keengganan pihak suami ni nak hadir ke mahkamah, kita keluar minta mahkamah keluarkan waran tangkap. Ya. Boleh, ya. Boleh kita keluarkan waran tangkap. Ya, mahkamah boleh keluarkan waran tangkap. Ya. Jadi ada peruntukan undang-undang, ya, yang boleh membanyak peruntukan undang-undang yang boleh membantu kita, ya. Kemudian penat turun naik mahkamah, ya, saya tak nafikanlah, ya. Hadirin hadirat sekalian, mahkamah ni sama je, sama ada mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil, memang penat turun naik mahkamah. Ya, memang penat turun naik mahkamah ni. Tambah pula kita kadang-kadang duduk jauh, ya, susah nak dapat cuti, ya. Inilah namanya perjuangan, ya. Perjuangan. Tetapi yang saya nak sebutkan tadi, jika betul caranya, ya, dan kita dibantu oleh peguam yang baik, ya, insya-Allah kita boleh dapat, ya, usahakan hak-hak kita tu dengan lebih cepat, insya-Allah, ya, insya-Allah, ya. Mustahak tadi ni, ya, mustahak tadi ilmu, maklumat dan juga cara pendekatan, ya, dan menggunakan peruntukan undang-undang yang sesuai, ya, yang saya ingat peguam-peguam yang mahir ni dia tahu dah apa benda nak tuntut di mahkamah, ya. Banyak, ya, banyak peruntukan undang-undang yang boleh membantu kita. Kalau suami sorok info berkenaan harta yang dia ada, sebab itu hadirin hadirat sekalian, ya, bila kita berkahwin kepada ya, tak tahulah dalam ni ada ke tidak yang belum berkahwin, ya. Bila kita berkahwin, sekurang-kurangnya kita ambil tahulah, ya, apa harta yang suami beli, ya, sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Ya, sekurang-kurangnya kita tahu apa harta dia, tanah ke, rumah ke, saham ke, ya, ataupun apa-apalah harta. Dan kita kena ambil tahu. Tak boleh tak ambil tahu, biarlah kata, ya, biarlah, tak boleh. Ya. Zaman sekarang ni sikap macam ni tak boleh dah. Ya. Sekurang-kurangnya kita tahulah, bukan kita tak percaya pada suami kita tu. Ya, sekurang-kurangnya kita ambil tahu apa-apa harta yang diperoleh dalam perkahwinan, kita kena tahu, ya. Jika kita jodoh kita panjang, sampailah kita meninggal dan sebagainya, alhamdulillah. Jika ditakdirkan jodoh kita tak panjang, ya, dan kita pula tak bekerja, ni yang paling kesian ni, isteri-isteri yang tak bekerja, ya, dahlah tak bekerja, ya, kemudian tak ada langsung ni, pasal tak tahu langsung apa-apa harta yang suami beli, ya, ditinggalkan oleh suami macam tu saja, terkontang-kanting, ya. Ni, ya. Ini yang trauma, ya, kepada isteri yang begini, ya, kat mana dia nak mengadu. Ya, kadang-kadang dia tak tahu tempat nak mengadu, walhal banyak je tempat nak mengadu. Banyak cara orang boleh tolong, agensi yang boleh menolong, banyak, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, ini perkara ni mustahak, ya, saya bangkitkan, ya. Kemudian ada lagi ke soalan? Ada nak soalan direct ke? Sila. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Saya dah type kat chat room dekat belah atas, tak apa saya baca kan. Okey, saya terlepas ya. Tuntutan nafkah untuk anak perempuan masa berpisah dulu, anak berumur 6 tahun. Okey, saya jumpa ni. Datuk baca list tu Boleh. Okey, baik. Ketika berpisah, anak berusia 6 tahun dan sekarang berusia 10 tahun. Tuntutan nafkah adakah tetap seperti usia 6 tahun dulu atau akan meningkat mengikut perbelanjaan anak mengikut kebetulan? Okey, terima kasih. Ini bagus soalan ni. Okey. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Dalam di mahkamah syariah ni ada satu peruntukan yang dipanggil tuntutan ubah perintah nafkah. Ya. Anak umur 6 tahun dengan 10 tahun memang berbeza. Anak yang belum masuk universiti dengan yang dah masuk universiti lagilah berbeza dia punya keperluan dia. Jadi kita boleh, ya, dari masa ke semasa untuk buat tambahan, tuntutan tambahan nafkah. Sebab apa? Sebab telah berlaku dalam undang-undang disebut berlaku perubahan matan. Apa maksud berlaku perubahan matan? Cerita dah berubah. Faktanya dah berubah. Dulu anak 6 tahun.
6 tahun mungkin perbelanjaannya sikit, belum sekolah lagi, tak payah nak beli baju sekolah, tadika je kan, buku-buku pun tak banyak, Bila dah masuk sekolah, kemudian masuk pula sekolah menengah, lagilah banyak, dia punya perbelanjaan tu akan bertambah. Jadi memang boleh undang-undang memberi memang ada peruntukan undang-undang, untuk kita mohon di mahkamah, iaitu permohonan ubah perintah nafkah. Sebab apa? Sebab tadi berlaku perubahan matan. Benda-benda yang penting telah berubah. Umur dah berubah, duit makin kecil, barang makin mahal. Ini semua matan, perubahan matan. Keperluan dah meningkat, dah masuk universiti lagi lah, Walaupun tadi saya sebut, dalam undang-undang sebut 18 tahun, tetapi boleh, boleh apabila anak ni melanjutkan pelajaran masuk universiti, boleh diteruskan, tuntutan nafkah ini sampai anak ni sekurang-kurangnya ijazah yang pertama, boleh buat tuntutan, saya ingat dah menjawab soalan, di samping itu pula, untuk orang lelaki pula lah, sebut orang perempuannya tak adil pula kan. Okey, bila contohnya perintah nafkah ni dah berjalan 5 tahun lah kata. Dalam tempoh 5 tahun ni, kemudian anak-anak ni dah habis universiti, 5 ke 10 tahun ni anak-anak dah habis universiti, dah bekerja. Ni bagi lelaki pula lah. Boleh, orang lelaki pun boleh juga mohon ubah perintah. Sebab apa? Sama juga sebab dia. Berlaku perubahan matan tadi. Cerita dah berbeza. Anak dah bekerja, takkan nak potong nafkah lagi. Dah tak wajib dah bagi bapa tadi ni, untuk membayai, sebab anak dah ada pendapatan sendiri. Boleh buat mohon ubah perintah nafkah juga, sama ada untuk mengurangkan ataupun nak memberhentikan potongan nafkah. Boleh. Ini bagi bapa, kaum bapa pula, jadi dua-dua pihak boleh, jadi bergantung kepada perubahan matan tadi tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Datuk. Salam, sila. Saya nak tanya, apa yang membolehkan pihak, macam contoh bila berlaku perceraian, pihak perempuan meminta bantuan daripada keluarga lelaki? Sebab selalunya bila mereka bercerai, pihak lelaki, family dia mostly akan masuk belah anak dia kan. So, dia orang biarkan menantu ke mencucu ke apa. So, macam mana saluran yang membolehkan kita meminta bantuan untuk ibu bapa tu? Adakah pihak mahkamah akan memberikan arahan ke ataupun macam mana? Terima kasih Ustaz, Datuk. Bantuan macam mana maksudnya tu ya? Bantuan macam apa ni, duit ke, perlindungan rumah ke, duduk sementara dapat tempat duduk ke apa ke, macam tu Datuk. Maknanya tak terbiar je lah kan anak dan isteri tu. Sebab selalunya kalau pihak perempuan contoh tak ada keluarga yang terdekat ke apa kan. So macam dia pun tak kerja, jadi perlukan bantuan segera. Selalunya apa yang saya perhatikan bila berlaku perceraian, pihak lelaki dengan family dia sekali, dia akan abaikan menantu perempuan dia ni. Jadi adakah pihak perempuan ni boleh pergi ke mahkamah ke nak minta bantuan? Kalau lelaki dia macam lari-lari dah Datuk, itu maksud saya. Okay. Yang membolehkan kita minta arahan untuk mak bapak tu tolong. Okay. Terima kasih Puan Hasnas yang bertanya. Walaupun soalan ni agak rumit sedikit, dia ada beberapa keadaan di sini. Saya bagi contoh suami isteri yang bekerja dulu. Bila suami isteri yang bekerja sama-sama menyumbang kepada rumah tangga, contohnya ada beli rumah dalam tempoh berkahwin tu. Rumah ni contohnya suami bayar lah, suami bayar. Isteri mungkin ada tolong sikit lah, tolong contoh untuk deposit dan sebagainya. Kadang-kadang suami sangkut nak bayar sebulan dua, isteri yang tolong. Maknanya isteri ada membantu, isteri ada menyumbang untuk membeli rumah, ataupun untuk memperolehi rumah dalam tempoh berkahwin tu.
Ini dengan keadaan dua-dua bekerja. Dan isteri juga menyumbang kepada keperluan rumah tangga. Tolong bayar sekolah anak, time nak raya tolong beli baju anak-anak, dan macam-macam lagi lah, belanja dapur tolong, sama-sama tolong, bayar bil dan sebagainya. Sumbangan isteri kepada rumah tangga. Jadi apabila berlaku perceraian, sebenarnya isteri dan anak-anak tadi tu ada hak kepada rumah tadi tu, dan boleh mohon kepada mahkamah suatu perintah untuk kepentingan anak-anak supaya anak-anak dan isteri tadi duduk di rumah kelamin tu. Boleh mohon, sebab isteri tadi ada hak, dia ada menyumbang kepada membeli rumah tadi tu. Sebenarnya ada hak di situ. Cuma tinggal lagi sama ada mahkamah membenarkan permohonan tersebut atau tidak, itu terpulang kepada merit case itu. Saya tak berani jamin lah, tapi saya nak menceritakan makna boleh, ada hak di situ. Cuma terpulang kepada merit case. Maknanya kalau jika sumbangan isteri tadi juga adalah ada sumbangan langsung untuk membeli rumah tadi ni. Sebab rumah yang menjadi harta pencarian ini, mahkamah akan ambil kira kepentingan anak-anak yang belum dewasa untuk duduk di rumah itu. Ini dalam undang-undang ada. Tinggal lagi mahkamah akan luluskan atau tidak, tengok merit kes itu kuat ataupun tidak. Itu yang pertama. Bagi isteri yang tak bekerja lah, mungkinlah meritnya kurang lah. Meritnya kurang sebab sumbangan dia kepada rumah tangga pun kurang sebab dia tidak ada pendapatan langsung. Dia cuma menyumbang secara tidak langsung, menjaga anak-anak, menjaga rumah tangga, memasak, dan lain-lain. Ini sumbangan yang meritnya lebih rendah lah. Mungkin persennya jatuh mungkin 1/3 ataupun mungkin jatuh kepada 25%. Jadi mungkin rumah tadi dibeli sepenuhnya oleh suami, dibayar oleh suami, maka suami punya hak tu lebih besar. Jadi ada kemungkinan isteri tadi tak dapatlah nak duduk di situ selepas bercerai. Cuma dalam tempoh iddah dia ada hak untuk duduk di situ. Selepas tempoh iddah mungkin isteri tadi kena keluar. Jika anak-anak diberi hak kepada isteri tadi ni, kepada ibu tadi, maknanya kena cari tempat lain lah nampaknya. Seolah-olah nampak macam begitu, tapi boleh juga mohon kepada mahkamah, tengok merit case balik. Jadi untuk bagaimana kita nak apabila melibatkan keluarga pihak suami tadi ni. Contoh sekarang ni isteri dah bawa anak-anak ni balik rumah keluarga isteri. Isteri balik kampung lah contohnya. Isteri balik kampung, anak-anak pun ikut, isteri ikut ibu dia, buka sekolah dan sebagainya. Isteri tadi dapat hak jagaan lah. Contohnya isteri tadi dapat hak jagaan anak. Bila dapat hak jagaan anak, mohon perintah mahkamah untuk nafkah anak. Jadi mahkamah boleh perintah bekas suami tadi membayar nafkah anak-anak yang tadi ni, yang bersama dengan ibunya tadi, dan pihak isteri tadi. Apabila cuai, ini baru datang tanggungjawab keluarga tadi. Apabila suami tadi cuai menunaikan tanggungjawab nafkah anak-anak tadi ni, kita boleh saman waris kepada pihak suami tadi ni. Boleh saman bapa kepada bapa dia, adik-beradik bekas suami tadi. Ini orang-orang yang saya sebut tadi, orang-orang yang bertanggungan mengikut hukum syarak. Ini boleh, boleh kita saman supaya nafkah yang mencukupi ditunaikan oleh pihak bekas suami tadi ataupun keluarga yang menjadi waris yang bertanggungan mengikut hukum syarak. Yang bertanggungjawab mengikut hukum syarak, dia kena tunaikan. Ikut susunan dia siapa? Bapa kepada suami tadi, bekas suami tadi. Kemudian adik-beradik kepada bekas suami tadi. Semuanya bertanggungjawab ni. Jika
bekas suami tadi tidak berjaya ataupun gagal ataupun cuai ataupun tidak mampu untuk menunaikan nafkah kepada anak-anaknya yang telah dijaga oleh bekas isteri tadi. Ya, nampak ya? Kat situ dia masuk kat situ. Ya, puan ya. Saya ingat saya dah menjawab kot ya. Okey Datuk, terima kasih. Sama. Apa tadi ni ya? Maknanya yang menuntut kena ke mahkamah ya Datuk untuk proses ini. Bukan hanya sekali. Apa yang maksudnya ni ya? Yang tuntutan anak tadi ikut usia tu Datuk. Ya, Maknanya kena ke mahkamah. Yang Kena ubah perintah tadi ya? ya. Kena ke mahkamah, betul. Oh, okey. Sebab perintah nafkah ni dia hidup ya. Dia tak mati. Perintah nafkah ni dia tetap hidup sampailah mahkamah ubah ataupun perintah sebaliknya. Ya. Soalan lain sila kalau ada. Terima kasih Datuk. Sama-sama sila. Ada soalan lain ke? Kalau tak ada soalan lain, saya nak tanya pula. Saya nak tanya ni hadirin sekalian. Ya? Okeylah, sekarang puan-puan dapat perintah nafkah. Contohnya lah. Ya? Mahkamah perintahkan kepada bekas suami membayar nafkah iddah, contohnya 500 sebulan lah. Contoh kata. 500-600 sebulan. Nafkah iddah. Selama biasanya 3 bulan lah kan. 3 kali suci ni biasanya 3 bulan. 3 bulan 10 hari. Ya. Biasanya tempoh 3 bulan tu lah. Suami tak bayar. Ataupun tak mampu bayar. Ataupun dia cuai nak bayar. Apa nak buat ya puan? Macam mana nak tuntut ni? Okey, saya biar Datuk. Saya maafkan. Ni jujur saya cakap. Baik Lagi betul satu. puan. Ya. Lagi satu Datuk, kenapa saya sangat menjaga emosi anak-anak ni satu sebab Ya, dia ni okey, sangat okey. baran dan manipulate. So tak nak permusuhan tu berlaku, saya Ya, halangkan. faham. Saya bukan tanya Puan Nazrina seorang ni, saya tanya puan-puan semua ni dalam ni, yang puan-puan semua dalam ni. Macam mana nak tuntut sebenarnya? Kalau suami tak membayar ni, macam mana nak tuntut? Sebenarnya undang-undang memberi hak kepada kita untuk membuat yang kita panggil pelaksanaan perintah. Penguatkuasaan dan juga pelaksanaan perintah. Dengan cara apa? Kalau dia ada kerja tetap, kita boleh minta potong gaji. Dan juga pelaksanaan perintah ni boleh dibuat dengan cara yang lain. Ya, yang itu antaranya sita dan jual. Ya. Semasa saya ingat di pengalaman kami di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan ni, kita pernah rampas sebuah kereta kereta milik lelaki ni, suami lah bekas suami tadi ni, kita rampas. Saya tak ingat kereta apa. Kereta tak silap harganya waktu tu nilai dia lebih kurang 60,000. Nilai 60,000. Ya, sita dan jual. Mana kita lelong kereta tu. Kita sita, kita rampas kereta tu, bawa ke mahkamah dan kita buat proses lelongan. Untuk apa? Untuk bekas suami tadi ni menunaikan tanggungjawab nafkah dia. Boleh? Ni ramai yang tak buat ni. Ramai orang tak buat. Boleh sita dan jual. Kita sita harta dia. Sama ada kereta, rumah, ataupun kalau kita tahu bekas suami tadi ada duit dalam bank, tabung haji ataupun lain-lain institusi keuangan. Ada satu lagi proses kita panggil proses garnishment ataupun ni melibatkan pihak ketiga. Maknanya kita saman pihak ketiga tadi tu, pihak bank, betul tak kita nak ni di ke mahkamah supaya pihak bank tadi diperintah oleh mahkamah untuk mengeluarkan duit bekas suami tadi tu dalam bank untuk dibayar kepada anak-anak kita tadi tu. Boleh, jadi ada berapa banyak cara dah tu, ada kurang-kurangnya ada 3 cara. Penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah tadi tu. Potong gaji. Yang kedua,
Caesar and sale, sita dan jual, dan juga yang ketiga dipanggil dalam hukum syarak dipanggil proceeding hiwalah, yang melibatkan pihak yang ketiga. Proceeding, garnishment proceeding dipanggil. Ya, di mana harta tadi ada pihak ketiga, harta suami tadi ada kepada pihak ketiga. Ya. Katalah kereta tadi masih dalam hutang bank, boleh juga. Kita saman bank tu, ya. Supaya kereta yang ada di pihak ketiga tadi ni dilelong dan dijual, ya, bertolak hutang bank, ada baki itu, bayar nafkah, boleh buat perkara ni. Ini adalah peruntukan undang-undang kita, ya. Jadi itu persoalan saya tadi tu, kalau tak dapat, mahkamah dah perintah dah ni kan, suruh bayar nafkah, ya, suami tak bayar, itu proses-proses yang ada, ya. Jadi memanglah dia akan ambil masa sedikit, tetapi berbaloi lah, insya-Allah, ya. Dan bila kita satu lagi, ya, memanglah bila kita yang sebut pasal turun naik mahkamah tadi tu, kemudian kita nak dapatkan khidmat peguam dan sebagainya, kos guaman tadi ni kita boleh tuntut, ya. Kos guaman tadi boleh tuntut sebab bekas suami tadi telah menyusahkan kita. Dah lah tak datang mahkamah, kan, tak mau bekerja sama contohnya, ya. Jadi terpaksalah pula kita cari siapa orang ketiga ni tadi yang ada harta milik bekas suami tadi ni, ya, ataupun pihak bank, ya. Ini peguam boleh, ya, boleh buat search ataupun boleh buat carian kepada harta, boleh buat carian di pejabat tanah, di security saham, boleh buat carian ni atas nama bekas suami tadi ni, ya. Ini baru kita boleh buat, kita panggil proceeding hiwalah tadi tu. Kita mengesan, ya, mengesan dulu harta-harta bekas suami tadi ni, ya. Saham dia, duit dia dekat mana-mana bank, ya, termasuk yang bank di luar negara tu, ya. Kalau ada lah, ya. Kalau ada, ya. Jadi itu banyak sebenarnya undang-undang ni, banyak peruntukan undang ni saya sebut tadi dah cantik dah, ya. Tapi kita tak guna, itu sayangnya, ya. Sayang sangat, ya. Okey. Ustaz. Ya, sila. Ya. Kita yang perempuan yang menuntut ni, kita tak tahu ada secara prosedur apa ni. Ya. Ni tahan ada, saya pernah tengok lah, ini yang benar lah. Ya. Buat nafkah sampai 3-4 tahun, Ustaz tak berjalan langsung. Turun naik mahkamah, pasang peguam pun sama juga. Kadang-kadang saya hati sampai orang terjebak. Peguaman ni dah bayar dah ni, tapi peguamnya lembab. Peguam. Mahkamah tu pun lembab. Allahuakbar, ya. Betul saya cakap. Pergi mahkamah. Dekat mahkamah dia kata apa? Awak diam, jangan cakap apa-apa. Nanti peguam marah, kata dia. Peguam marah, anak guam. Kita dah beritahu dia kan? Ya. Lepas tu pula dah tunggu sampai 3-4 tahun. Perempuan ni macam tak ada bela langsung lah. Faham. Perempuan. Ya. Ya, betul cakap Ustaz macam tu. Tapi yang jadi hianat ni perempuan lah ni. Sebab itu pun tak tahu undang-undang macam ni. Faham Puan. Bagus soalan Puan ni. Biar saya jelaskan kat sini. Kadang fikir, baik jangan pasal peguam. Ya. Okey. Sebab pasang pun tak dapat. Pasang pun dia buat kita macam sampah. Ya. Okey. Terima kasih, ya, Puan Zainab. Bagus soalan Puan Zainab ni. Isu yang Puan Zainab sebutkan tadi ni. Isu peguam ni. Dia beginilah Puan, ya. Peguam ni pun ialah sama ada peguam ataupun hakim, kita semua manusia biasa, ya. Semua manusia biasa, ya. Kemudian tu yang pertama. Yang kedua, saya tak nafikanlah ada, ya, sebab tu tadi ada ayat saya sebut tadi tu. Kita dapat peguam yang baik yang membantu kita, ya, insya-Allah kes kita berjalan lancar. Ya, saya tak nafikan bila dalam ramai-ramai ni ada jugalah, ya. Saya bukan nak condemn peguam, ya. Ada di kalangan peguam yang yalah, ya, saya nak komen lebih-lebih pun
takut menyinggung para peguam di luar sana, ada peguam-peguam yang khianat, ada, dan dia begini, ini sebab balik kepada ilmu tadi ni, balik kepada maklumat. Jika kita merasakan peguam itu tidak berlaku jujur dengan kita, yang pertama tak berlaku jujur, ataupun yang kedua tak perform. Kita dah bayar tetapi dia tidak memberikan khidmat yang sepatutnya. Betul. Okey, dengar ya. Kita ada hak apa? Yang pertama, kita ada hak untuk buat aduan kepada jawatan kuasa peguam syar'i negeri yang dipengerusikan oleh, biasanya di negeri adalah ketua hakim syar'i. Buat aduan. Maknanya aduan salah laku peguam. Saya pun ada terima aduan ni. Terus terang saya sebutkan. Ada terima aduan salah laku peguam ni oleh anak guam. Saya ingat waktu saya jadi ketua pendaftar dulu, sekitar tahun 1990-an, dan kita telah pecat peguam ni, atas aduan. Waktu itu saya jadi ketua pendaftar. Waktu itu tak ada lagi jawatan kuasa peguam syar'i, tetapi waktu itu yang boleh ambil tindakan adalah Majlis Agama. Sebab Majlis Agama lah yang keluarkan lesen guaman kepada peguam-peguam syar'i waktu itu. Jadi klien ni, wanita yang dikhianati oleh peguam ni, telah buat aduan kepada saya. Saya kata, puan, buat aduan bertulis. Senang saya nak ambil tindakan. Dia buat aduan bertulis. Panjang cerita dia. Dan duit dah bayar banyak, peguam ni tak datang mahkamah, dan sebagainya lah. Jadi saya bila dapat aduan tu, saya bawa kepada Majlis Agama. Dan akhirnya peguam ini telah dipecat. Tak boleh lagi beramal di Mahkamah Syariah Negeri Sembilan. Dan telah dihitamkan rekodnya. Hanya rekod tak baik lah. Tak dibenarkan lagi untuk berguam. Ini yang kita kena tahu ni, hadirin sekalian. Tak boleh kita diamkan, kita dah tahu dah peguam ni tak boleh harap. Selain dia buat aduan tadi ni, kita boleh tamatkan. Bila kita tak berpuas hati dengan khidmat seorang peguam ni, kita boleh tamatkan khidmat peguam. Kita boleh lantik peguam lain. Sebab itu nak cari peguam ni, kadang-kadang kita fahamlah. Saya pun nak kata, kalau saya nak kata peguam yang tu bagus, yang tu tak bagus pun tak boleh juga. Sebab semuanya dilatih, rasa saya sama ada peguam ataupun hakim, semua dilatih sama je dalam undang-undang ni. Di universiti yang sama, dengan prosedur yang sama, dengan latihan kehakiman dan kepeguaman yang sama. Dilatih di tempat yang hampir sama lah kalau universiti lain pun, tetapi dia punya silibus dia hampir sama. Cuma tinggal lagi kadang-kadang sikap, mungkin tekanan. Ada peguam yang kadang-kadang sebab ada tekanan keuangan dan sebagainya, itu yang mendorong. Sebab ni kes ni ada berlaku. Kadang-kadang dia khianat, dia ambil duit anak guam, tapi dia kemudian dia lari, duit anak guam dia dah ambil dah, dia tak perform, tak pergi kes ke mahkamah dan sebagainya. Ada yang berlaku. Jadi kita ni sebagai orang yang menjadi mangsa, yang pertama cepat-cepat buat aduan. Boleh tanya di mahkamah ke mana nak buat aduan peguam syar'i ni, boleh. Boleh buat aduan. Kemudian kepada hakim pun saya ada terima aduan. Sebagai seorang ketua hakim syar'i, saya ada terima aduan berkaitan dengan hakim-hakim saya. Orang ramai buat aduan. Boleh buat aduan kepada ketua hakim syar'i, boleh. Berkaitan dengan hakim-hakim. Tapi aduan yang genuine lah, bukan fitnah. Ini mustahak. Tak apa, boleh buat aduan. Saya akan siasat. Waktu saya jadi ketua hakim, saya buat siasatan sendiri. Dan kita panggil file kes tu. Saya nak tengok sendiri apa hakim ni buat terhadap kes ini. Saya tengok sendiri. Secara senyap-senyap saya buat siasatan sendiri. Saya tengok sama ada hakim ini telah bertindak mengikut
prosedur undang-undang ataupun tidak. Saya ada hak sebagai ketua hakim untuk menyemak kes-kes ni. Ini peranan ketua hakim. Dia ada kuasa. Ya, untuk menyemak kerja-kerja hakim di bawah dia. Boleh. Ini undang-undang membenarkan. Kuasa semakkan dipanggil. Ya. Ini supaya ketua hakim memastikan hakim-hakim di bawah dia menjalankan tugas dengan amanah, menjalankan tugas mengikut prosedur undang-undang. Ya. Tapi itulah, buat aduan rasmi lah. Ya. Jangan buat aduan dekat Facebook. Ya, mengeluahkan perasaan di Facebook, tak jadi apalah. Ya. Buat aduan rasmi. Ya. Kita ada saluran. Biasanya ketua hakim akan buat siasatan yang telus lah. Ya. Saya ingat mana-mana ketua hakim pun sama lah. Saya ingat di negeri-negeri yang lain. Ya. Cuma ialah, ada memang puan saya nak sebut tadi 3-4 tahun. Saya tak nafikan, betul. Ada kes-kes yang begitu. Ya. Dan saya nak katakan apabila kajian dibuat oleh pihak Jabatan Perdana Menteri tentang kelewatan kes pada tahun 2012, kita tak silap saya, dibuat di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur waktu itu. Saya di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur waktu itu. 2012 ke 2013 ya. Bukan 2002 ataupun 2003, sekitar itulah ya. Di sekitar 2002 2003 sebulan lebih kurang tim daripada Jabatan Perdana Menteri buat kajian kenapa kelewatan kes ya. Dan hasil daripada kajian itu mendapati kelewatan disebabkan oleh pihak mahkamah hanyalah 18%. 18%, maknanya ada jugalah unsur daripada pihak mahkamah. Contohnya hakim sakit, kadang hakim ada pergi kursus, macam-macam lah lagi ya. Hakim cuti sakit ataupun berkursus, dan juga apa lagi ada beberapa faktor lagi lah yang terlibat ya. Hakim tak mencukupi dan sebagainya ya. Jadi inilah yang saya boleh berkongsi dah pukul berapa, masya-Allah. Lepasnya ada kuliah ya. 9 suku. 9 suku ya, dah 9 minit ni. Saya khawatir ambil masa orang lain ni Kang ya. Jadi saya ingat saya berhenti di sini dululah ya. Saya mohon maaf kalau tak dapat menjawab semua. Saya kira sedikit perkongsian tadi dapat menjadi sedikit penjelasan lah ya kepada hadirin hadirat sekalian ya. Terutamanya tentang kes lewat tadi. Ini sebenarnya sangat menduka citakan saya lah ya, sebagai bekas ketua hakim syar'i. Sekarang saya dah duduk di Putrajaya. Dan kami pun baru mesyuarat baru ni. Ini antara perkara yang akan cuba diselesaikan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan kerjasama Mahkamah Syariah negeri-negeri tentang kelewatan kes dan juga kelemahan di pihak mahkamah. Ini kerja kami lah ya. InsyaAllah saya sebahagian daripada tim kita akan tengok keseluruhan mahkamah di seluruh Malaysia berkaitan dengan aduan-aduan awam ini, insya-Allah. Terima kasihlah pada yang menyuarakan masalah ini. Ya, saya minta maaf terpaksa berhenti di sini, masa yang terhad. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Khairan kasiran. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil yang Arif Datuk Abbas bin Nordin yang menyampaikan syarat tentang hak wanita dalam undang-undang di Malaysia. Mudah-mudahan dengan huraian yang terperinci dapat menyedarkan terutama wanita yang berpisah, yang bercerai untuk menuntut hak mengikut undang-undang Islam di negara ini, insya-Allah yang terinaya dapat dibela dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Datuk tadi. Mudah-mudahan soalan yang diajukan juga terjawab dan kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan yang Aman Arif Datuk Abbas bersama dengan timnya untuk meningkatkan tentang undang-undang Islam di negara kita ini, insya-Allah.
Amin. Terima kasih kepada tim Kementerian Iman, terima kasih pada para pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah mengimarahkan majlis bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin sebentar tadi. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita akan sambung lagi sekiranya ada isu-isu ataupun permasalahan bolehlah diajukan nanti insya-Allah. Jadi kuliah kita seterusnya ialah pada pukul 9.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi Muhammad Anwar, iaitu dengan tajuk Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Dan sebagai penutup kuliah Maghrib, sekali lagi dipersilakan Datuk untuk membaca doa, tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah dengan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.